naik video-video yang ada bersama dengan jabatan dan agensi serta bahagian untuk kita sama-sama tengok best moment yang kita boleh jadikan sebagai mungkin kita boleh ambil sebagai sebahagian daripada kandungan dalam video yang akan kita buat nantilah. Jadi kita telah pun mendapat pengumpulan video daripada Pharma, BPE, Bioekonomi, Industri Makanan, DPS, DVS, DOA dan juga DOF. Manakala ada beberapa bahagian saya dimaklumkan yang belum menghantar sebarang video untuk kita sama-sama tengok adalah UAM, DLKP dan juga MARDI. Jadi mungkin selepas daripada mesyuarat pada hari ini kita boleh dapatlah video-video daripada tuan-tuan dan puan-puan agar tidak ketinggalan dalam video korporat kita nanti. Okey, saya serahkan kepada urus dia lah untuk mungkin tunjukkan sebab apa-apa yang kita persoalan-persoalan yang berbangkit untuk penyediaan video ini untuk mungkin tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok dan juga boleh kenal pasti persoalan-persoalan berbangkit ni yang mana berkaitan dengan pihak tuan-tuan dan puan-puan. Untuk makluman juga berdasarkan kepada sesi perbincangan terakhir antara saya, KSU dan juga KP Pharma hari itu, terdapat cadangan oleh yang bahagia Datuk KSU untuk bagi memudahkan proses untuk reshooting. Walau bagaimanapun keperluan untuk kita capture best moment tu perlu untuk reshooting, proses reshooting tersebutlah. Jadi saya serahkan kepada urus dia untuk buat sedikit pembentangan, silakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil daripada mesyuarat lepas, pengumpulan video kami sudah terima dan beberapa persoalan berbangkit yang akan saya bentangkan. Yang pertama, apakah tahap evolusi sektor agro di Malaysia? Maksudnya kita nak dapatkan apakah tahap evolusi sektor agro di Malaysia. Yang kedua, daripada video yang lepas saya dapati apakah teknologi tinggi sektor pertanian, perikanan dan penternakan di Malaysia dan di mana lokasi pengusaha yang mempunyai teknologi tersebut. Yang ketiga, apakah jenis khidmat fasilitasi yang ditawarkan kita MAFI kepada pelabur. Yang keempat, maklumat lengkap FDI yang ditawarkan oleh MAFI. Yang kelima, maklumat lengkap DDI yang ditawarkan oleh MAFI. Yang keenam, maklumat lengkap reverse investment RI yang ditawarkan oleh MAFI. Yang ketujuh, apakah infrastruktur MAFI yang perlu ada di dalam video. Seterusnya, kita perlukan info berkaitan insentif, pemadanan geran dan pengecualian cukai MAFI. Yang kedua, senarai pengusaha terbaik dari sektor pertanian, perikanan dan penternakan di Malaysia. Yang ketiga, maklumat dan info MAIDA, hiliran R&D, penggradan DOA, MARDI, Pharma, IoT dan IR 4.0. Yang keempat, senarai platform pemasaran yang berkolaborasi bersama MAFI. Yang kelima, objektif pelaksanaan program galakan pelaburan PGP. Yang seterusnya, draft cadangan spek video korporat. Yang pertama, cadangan daripada kami, perkara yang pertama adalah praproduksi, iaitu A, mencadangkan konsep dan idea. Yang B, pengumpulan bahan dan pencarian fakta. C, menyediakan storyboard dari info-info yang berkaitan. Daripada mesyuarat lepas, kita sudah ada storyboard dan ditambah baik. Yang D, menyediakan perancangan garis masa. Perancangan garis masa kita sudah ada dan kita jangkakan by Jun kita akan settle semua untuk pelancaran. Dan E, menyediakan skrip bagi suara latar oleh UKK. Seterusnya, produksi A, melakukan penggambaran dan penyuntingan yang berlandaskan kepada maklumat program yang akan diberikan oleh pihak kita di lokasi-lokasi yang menarik di semenanjung Malaysia. B, mempunyai visual rakaman dan animasi grafik yang bersesuaian dan berkaitan.
C. Muzik latar belakang termasuk sound effect, dinamik dan sesuai dengan tema video. Yang kedua, D. Video promosi kita dijangka kita maksimum selama 5 minit. Ada montaj soft launch 1 minit bersama perasmian bersama Menteri by Jun. Video teaser 15 hingga 30 saat. Okey. Okey, sorry. Yang pecahan berkali kata ada 3. Yang pertama Mandarin, Arab dan Japan. Ada persoalan ke? I can't see them. Okay, Boleh ulang lagi balik ke? Ada soalan ke tadi? Ada soalan? Kalau tak ada, Amirah boleh teruskan untuk pembentangan. Okey, seterusnya part suara latar untuk draft cadangan. Cadangan yang pertama suara latar bagi video, cadangan suara lelaki, perempuan, peringkat antarabangsa. Video yang berkomersial, suara komersial. Yang kelima, foto dan imej, gambar fasilitasi dan infrastruktur ketika aktiviti penggambaran dilakukan. Yang kelima, format Full HD 1080p. Dikehendaki serah raw file dalam bentuk hard disk 2 terabyte. Seterusnya, mereka bentuk dan mencetak. Mencadang nama dan reka bentuk logo program. B. Mereka bentuk dan mencetak brosur program. Mereka bentuk dan mencetak coffee table book saiz 12 inci darab 12 inci. Spot UV matte lamp finishing. Cover 1000 GSM. Inlay 260 GSM art paper matte lamp finishing. Perfect bind. Pages minimum 20 pages. Cadangan material QR code untuk pameran. E. Goodies 500 sets. Cadangan goodies yang bersesuaian 5 jenis item dan juga booth, portable booth. Seterusnya, saya serahkan kepada pihak pengurusi untuk teruskan mesyuarat. Okey, terima kasih Cik Amirah. Ada apa-apa ni? Ini adalah raw spec yang mungkin nanti pihak Fama boleh perhalusi lah dia punya spec video corporate, dan tuan-tuan dan puan-puan pun boleh komen jika ada penambahan atau nak buat pengurangan ke. Cuma yang pasti benda ni subjek kepada kita punya peruntukan lah. Kalau banyak sangat spek ni, kalau nak lebih-lebih duit tak ada lah. So must be working within the shilling lah nanti. Ada apa-apa ke sebelum kita move to next slide? Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Fahmi daripada PPE. Cuma Puan, untuk sari kata tu Japan, Mandarin dengan Arab lah kan? Yes, untuk tahun ni itu kita punya target lah. Untuk suara latar kita guna medium bahasa Inggeris. Yes, betul. Sekadar kalau memang bahasa kita tak buat lah Puan mungkin orang kata mungkin untuk certain country yang contohnya Indonesia ke yang menggunakan bahasa Melayu ke, ataupun macam mana Puan? Sekadar curate je lah. Itulah keperluan untuk bahasa Malaysia ni, because kalau dapat mungkin kita boleh buat lah suara latar BM tu, tak ada masalah. Saya rasa kita pun boleh Puan, maaf, bukan suara latar, maksud saya sari kata je. Oh, sari kata. Dia kadang-kadang Puan macam contohlah kalau kita tengok kan luar negara kan, they are very orang kata particular about their own language kan. Macam contohnya Jepun, tak nak Jepun je. Dia tak kisah kan. Tapi macam kita ni lah, macam part of macam kita nak kita nak respect our bahasa lah. Ini pandangan saya lah. Terima kasih Puan. Sari kata bukan suara latar, sari kata. Terima kasih Puan. Sari kata ialah pada saya, sebab bukan kita tak nak mengutamakan bahasa kita, tapi because this one saya nampak benda ni memang kita more kepada international. Jadi restriction on kita punya
peruntukan juga. Lagi banyak bahasa kita buat, lagi banyak kos yang kita kena tanggung lah. Jadi kalau nak masuk bahasa Malaysia mungkin kita kena buang salah satu bahasa lain tu. Jadi memang target untuk kita yang penggalakan pelaburan ni. Apa tu? Ada gangguan suara ya? Okey, tak apa. Maknanya untuk yang dekat dalam Malaysia ni saya rasa kita pun ada banyak dah video-video yang kita ada dalam bahasa Malaysia, yang mana kalau kita turun padang macam buka booth kat mana-mana pun kita boleh je campur video kita ni dengan video-video yang kita dah sedia ada tu. Itu saya punya pandangan lah. Sebab video-video dalam bahasa Malaysia ni terlalu banyak. Kalau Cik Fahmi tengok dekat yang upload kita punya OneDrive tu, mostly suara memang dalam bahasa Malaysia pun. Tapi because ni kita program penggalakan pelaburan ni we targeted on international punya tu, that's why kita buat suara latar dalam English. Cuma sari kata untuk tahun ni kita letak 3 dulu because of kekangan peruntukan. Negara-negara yang memang kita nak target. Yang lain-lain tu mungkin next year kita guna peruntukan lain lah. Kalau nak buat sari kata tambahan, that one should be, kita boleh tambah je nanti untuk sari kata. Sebab kita ada raw. Jadi bila nak tambah untuk sari kata tu tak ada masalah. Kita boleh tambah je bila ada peruntukan tahun hadapan. Itu sajalah kalau menjawab pertanyaan Encik Fahmi lah. Cuma nanti mungkin kalau masih, tengoklah kalau peruntukan ada lebih, mungkin pihak Fama boleh pertimbangkan jugalah untuk sari kata bahasa Malaysia. Tapi takut nanti bila kita tayang benda tu di Malaysia, nanti orang condemn pula suara latar Inggeris, sari kata Melayu. Kenapa tidak dibuat dalam suara bahasa Melayu? Takut macam tu. Itu subjektif. Yang tu nanti mungkin kita boleh minta pandangan Datuk lah. Datuk KSU nanti bila dah siap kita tengok kalau perlu dan kita akan buatlah subjek kepada peruntukan jugalah. Okey, harap itu menjawab persoalan Cik Fahmi ya. Terima kasih Puan. Alright, sama. Okey, ada apa-apa lagi? Sebelum kita ke slide seterusnya. Terima kasih atas pandangan. Ada apa-apa yang nak tambah tak yang mungkin saya tertinggal untuk spek kita ni? Mungkin Fahma nanti please take note lah ya. Cik Fahmi punya tu kalau ada lebih, then mungkin kita boleh buat sari kata bahasa Melayu lah. Kalau peruntukan tu tak cukup, mungkin kita boleh buat untuk next year lah penambahan untuk sari kata dalam bahasa-bahasa lain. Bukan setakat bahasa Malaysia, tapi kita tengok tahun depan target kita ke mana. So kita akan utamakan negara yang akan kita pergi tu. So hopefully by this year and next year kita dah cover banyak sari kata lah. Boleh. Puan Komisi akan take note on that one lah. Okay, terima kasih. Okay, next kita boleh ke slide seterusnya tadi. Amira. Okay. Okay, ini adalah cadang berdasarkan perbincangan saya semalam lah. Bukan semalam. Hari Rabu bersama Yang Berhormat Datuk KSU dan juga KT Fama yang ada sekali masa tu. Datuk KSU cadangkan untuk reshooting sebab dia kata lagi senang dan juga lagi cepat berbanding dengan nak tengok. Betul lah, saya setuju juga dengan Datuk. Sebab nak saya duk tengok upload video-video yang tuan-puan upload dalam kita punya OneDrive tu, saya pun dah pening dah nak tengok nak ambil yang mana apa semua. Jadi best thing saya rasa lebih senang kalau kita reshooting balik lah. Saya bersetuju dengan pandangan pada Datuk KSU. So tadi sebagaimana yang Amirah nyatakan, maknanya itu adalah berdasarkan kepada isu-isu berbangkit, hal-hal berbangkit di mana perkara-perkara tersebut kita rasakan signifikan dan crucial untuk ada dalam kita punya video nanti. Maknanya mana-mana tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok, mungkin kalau ada penambahan cadangan boleh masukkan. Yang mana yang part mafi, bahagian pelaburan dan sebagainya tu kita akan ambil tindakan. Yang mana tuan-tuan dan puan-puan rasa soalan-soalan berbangkit itu berkaitan dengan sektor tuan-tuan dan puan-puan, jadi boleh kemukakan kepada kami lah berdasarkan kepada soalan-soalan berbangkit ni.
maklumat-maklumat boleh juga diupload ke dalam apa tu, kita punya OneDrive tu lah yang Cik Amirah dah kongsi bersama. Okey, cadangan-cadangan tempat contoh tadi, lokasi-lokasi pengusaha yang mungkin kita nak pergi tengok dia punya ekosistem dia dan sebagainya tu, mungkin boleh tuan-tuan dan puan-puan cadangkan berdasarkan pemain industri yang nak kita jadikan sebagai ikon ataupun contoh lah untuk kita ketengahkan berdasarkan kepada sektor masing-masing. Okey Amirah, terus ke slide tu tadi. Apa lagi yang Datuk ke isu ni? Okey, ini tadilah cadangan tempat menarik dan terbaik untuk kita menggambarkan sektor masing-masing, and then boleh bagi cadangan tajuk serta saya meminta pihak tuan-tuan dan puan-puan menyediakan bersama skrip skrip untuk deskripsi tempat-tempat yang tuan-tuan cadangkan nanti untuk dijadikan sebagai voice over untuk rakam untuk suara latar. Alright, next. Hari ni wakil UKK tak ada Amirah ya? Tak ada Puan. Ya, sebab semalam kami dah bincang sebab hari ni rasanya UKK dia ada program apa semalam Puan Ayin bagi tahu. So tapi roughly kami dah ni dan saya pun perasan UKK kementerian pun telah pun buat surat kepada semua UKK jabatan agensi berkenaan dengan perkara inilah. Jadi saya mohon kerjasama tuan-tuan dan puan-puan untuk follow up bersama dengan UKK masing-masing untuk tujuan penggambaran ni. Okey. Itu saja daripada saya, mungkin open untuk ni lah. Ada apa-apa pandangan? Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Saya Aslina daripada Bayi Ekonomi. Okey. Saya just nak clarify konten kita punya submission ini berdasarkan daripada soalan-soalan yang disenaraikan tadi ke? Konten yang Puan perlukan? Bukan, itu adalah antara persoalan-persoalan, isu-isu yang kita nak untuk masukkan dalam video tu lah. I see. Jika ada lagi mungkin cadangan untuk penambahbaikan, it's open for ni lah. Okey, itu saja. Terima kasih Puan. Okey, ada apa-apa lagi Urustia sebelum kita terus ke isu seterusnya lah? Puan Pengurusi, saya daripada Fama. Ya. Untuk sebab kalau tengok daripada draft cadangan spek video tu, ada montaj soft launch dan juga video teaser. Yes. Yang ini akan dibuat sebelum ke, sebab kalau dia dimasukkan dalam video tu, of course macam Puan cakap tadi, saya Jun kan akan dilancarkan oleh YB Menteri. So maksudnya benda-benda ni akan dibuat sebelum video siap ke macam mana Puan Pengurusi? Yes, maknanya benda tu kena siap. Kalau boleh dibuat serentak lagi bagus lah. Maknanya untuk pelancaran tu kita guna dulu montaj dengan teaser, and then kita pancarkan sekali kita punya video korporat kita tu masa pelancaran tu. Okay. Teaser tu mungkin kita boleh guna masa pre-launch nanti. Okey. Cuma mungkin lagi satu yang mungkin pihak Fama nak highlight adalah sekarang ni kita dah April. Kalau Jun tu, sebab kami takut time frame tu agak pendek untuk kita buat itu. So sebab kita, maksudnya kami di Pihak Fama, kami kena buat buat sebuah harga tu secepat mungkin untuk membolehkan kita kejar kita ni timeline lah. Sebab saya rasa maksudnya shooting tu sama ada dalam bulan 5 hingga bulan 6, dan bulan 6 tu dia kena finals untuk untuk draft dan sebagainya lah. So betul. Kita minta peruntukan itu disalurkan kepada Fama dalam masa dekat untuk membolehkan kita buat harga tadi lah, Puan Pengurusi. Okey, itu akan kita masuk ke slot seterusnya lah ya, isu-isu pelantikan tadi.
sebagaimana juga perbincangan bersama Datuk KSU dan juga KP Pharma. KP Pharma memang reassured kepada KSU yang isu pelantikan tu dia akan diuruskan secepat mungkin lah. And then yang penyaluran peruntukan tu juga saya dah hantar memo ke bahagian keuangan. So hopefully mungkin kalau boleh siap by minggu depan, insyaAllah lah kita cuba follow up secara buat pemantauan rapi dengan bahagian keuangan lah mengenai isu penyaluran peruntukan. So insyaAllah kalau peruntukan dah dibuat, nanti kita akan maklum kepada Pharma lah. Tapi memo kita memang kita dah hantar kepada arahan untuk penyaluran, kita pun dah hantar ke bahagian keuangan lah. Terima kasih Pak Pengerusi. Alright, sama-sama. Okey, untuk teaser yang montaj tadi, kita jangka untuk launching perasmian bersama menteri tu mungkin lepas raya lah. Mungkin lepas raya, tapi maknanya untuk penggambaran kalau perlu dibuat dalam bulan puasa, dan memang kena buat lah dalam bulan puasa. Nak buat macam mana? Sebab masa mencemburui kita, lokasi memang untuk perasmian tu memang kita cadang dibuat kat Dewan dekat Mafi lah. Tapi kalau mungkin Pharma ada lokasi-lokasi lain yang nak dicadangkan, ataupun ada yang kita boleh buat somewhere selain pada dekat Dewan tu, kita buka kepada cadangan lah. Cuma tarikh tu memang bulan 6 lah kalau kita lepas raya, sama ada minggu ketiga atau minggu keempat Jun tu. And then cadangan reshooting tu maknanya Datuk KSU minta untuk kita berkolaborasi bersama UKK, jabatan dan juga agensi lah. Macam saya maklum tadi, cadangan tempat-tempat menarik yang mana untuk kita kenal pasti tempat-tempat terbaik yang boleh menggambarkan sektor ataupun subsektor masing-masing berserta dengan cadangan tajuk dan juga sedikit write up berkenaan dengan perkara berkaitan dengan sektor tuan-tuan dan puan-puan lah, untuk kita kolaborasikan dengan UKK nanti. Yang tu memang UKK pun macam saya maklum tadi telah pun menghantar surat kepada semua UKK jabatan agensi untuk berhubung dengan perkara inilah. Okey, ada apa-apa persoalan ataupun tambahan berdasarkan kepada slide yang dibentangkan oleh Cik Amirah tadi? Yang mungkin saya terlepas pandang ke, sebab mungkin lepas ni kita pun tak adalah nak bermesyuarat tiap-tiap minggu. Cuma mungkin kita akan follow through untuk especially berkaitan dengan pelantikan dan penyaluran tu lah. Dalam masa yang sama saya mohon ajar sebaik tuan-tuan dan puan-puan untuk live bersama dengan pejabat UKK masing-masing lah, untuk mendapatkan the best tempat-tempat menarik yang boleh dicadangkan supaya tim yang akan membuat video ni boleh turun bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan lah. Ada apa-apa persoalan? Assalamualaikum, terima kasih. Ya, silakan. Saya Tasmin daripada Jabatan Pertanian. Okey. Okey, nak dapatkan maklumat lah. Pihak kementerian ada hadkan berapa bilangan projek tu, 5 kan macam mana? Yang kita maksud ni. Mungkin Puan Tasnim boleh senaraikan dulu kepada kita beberapa lokasi. Dan mungkin dalam next meeting nanti kita boleh shortlist yang mana yang kita rasakan terbaik. Tapi jangan bagi satu lah, at least bagilah few untuk kita tengok berdasarkan kepada kita punya kita punya focus group dan juga kita punya roh video kita tu nanti. Kita pakai sama-sama, because this video is not about kita kami Mafi, but it's about seluruh keluarga Mafi. Jadi kita nak portray the best yang keluarga kita ada lah untuk attract, because this is all about attraction.
Tapi selain pada about attraction pun kita nak tunjukkan juga bahawa we are masih ada gap dalam industri kita yang pelabur boleh masuk. Maknanya it's not bloated yet. Ada ruang dan peluang untuk mereka masuk. Itu yang kita nak masukkan sekali dalam video kita ni lah nanti. Okey, terima kasih Puan Tasnim. Ya. Puan Pengerusi, berkaitan dengan pelancaran tadi, mungkin kalau pihak Fama boleh cadangkan sebab kita akan ada program MIFB pada bulan Julai. Tapi di bulan 7 lah. Kiranya kita boleh buat majlis pelancaran pada masa itu. Sebabnya mungkin kita tengok kesesuaian platform itu sendiri sebab dia ada exhibition, international exhibition, dan kita boleh leverage in term of dia punya publicity lah. And then dia pun kita boleh berdiskus dengan dengan pihak penganjur untuk majlis pelancaran tu. So maksudnya publicity nanti kita dah boleh leverage on dia, berjimat sikit lah daripada segi kita punya cost tu tadi. Tapi itu bergantung pada pihak kementerian lah. Kalau mungkin pihak kementerian dia berpandangan nak satu majlis individu kan, mungkin dia punya akan nampak kita punya pelaburan tu saja. Tapi kalau MIFB tu dia akan ada pasal exhibition, mungkin kita jadi side event je lah. Tapi saya tengok platform tu adalah baik lah. Tak apa, nanti mungkin Fama boleh maklum kita dengan detail lah. Kita akan propose kepada KSU. It's not me to decide. Saya pun terpaksa angkat kepada KSU lah cadangan ni. Kalau boleh Fama buat secara detail, saya akan jumpa dengan Datuk KSU lah untuk bincangkan perkara ni. Kalau dia setuju, then why not? Kita boleh jimat on periklanan dan sebagainya kan. Dengan keadaan peruntukan kita yang kat terhad ni, mungkin kita boleh jimat lah. Tapi subjek kepada approval oleh pengurusan tertinggi lah. Okay, terima kasih Fama. Saya suka cadangan tu. Memang boleh jimat kita lah. Cuma kalau Datuk kata nak benda tu berdiri sendiri, dan kita terpaksa lah. Kalau ada program-program kementerian sendiri ke pada masa tersebut atau Fama sendiri ke, mungkin kita boleh tengok dengan UKK nanti takwim kementerian dan juga agensi. Tapi detail tu minta bagi kat saya ya. Saya boleh bincang dengan KSU lah nanti. Okey, terima kasih. Sama. Okey, ada apa-apa lagi? Bagaimana dengan spek tu? Ada saya tertinggal tak? Kalau boleh, sebab kita pun masa dah tak banyak. Bila dah dapat spek ni, kalau betul spek ni dah ni, kita boleh bagi Pak Fama untuk perhalusi sebelum kita masuk dalam perolehan kita nantilah. Spek saya rasa almost cover everything. Mungkin kita kena minta pandangan daripada agensi dan jabatan yang lain lah berkaitan dengan input. Okey. Okey, input tadi tu persoalan-persoalan macam yang kita letak tadi lah, yang isu-isu berbangkit tu mungkin tuan-tuan dan puan-puan boleh perhalusi yang mana yang berkaitan dengan pihak tuan-tuan dan puan-puan, mohon untuk kemukakan seberapa segera yang boleh lah untuk kita tengok. Sebab daripada sini kita nak tengok dia punya flow tu nanti supaya nampak cantik penyusunan dan sebagainya nanti. Okey, terima kasih. Ada apa-apa lagi urus dia? Kita boleh rasanya boleh masuk kepada hal-hal lain lah kot. Jabatan agensi yang lain ada apa-apa persoalan tak berhubung perkara ni? Saya rasa dalam surat oleh UKK Kementerian, deadline yang diberikan kalau tak silap saya Rabu depan untuk kita settlekan cadangan nama untuk pemilihan di kementerian. Rasanya hari Rabu kalau tak silap saya lah, mungkin boleh rujuk kepada UKK masing-masing sebab saya tengok telah pun di-emailkan kepada semua UKK dan saya ada mendapat salinan lah email dan attachment surat tersebut. Ada apa-apa ke yang mungkin menghalang tuan-tuan dan puan-puan untuk meet the deadline Rabu? Sebab kita pun kalau tuan-tuan sendiri tengok dengan bulan 6 dan nak buat perolehan, nak prepare banyak lagi tu, mungkin saya takut tak sempat pula. And then kalau tengok tadi yang Fama maklum tadi, dia orang buat exhibition on Julai berapa exact date ada tak?
Berapa hari bulan tadi? Dalam 7. 28 hari bulan Julai Puan Pengerusi. Oh, 28 Julai. Tak lewat sangat ke? Di ujung bulan lah. Tak apa, itu kita masukkan dalam lokasi-lokasi pertimbangan lah, kita tak ada masalah. Cuma akhir bulan 7 tu agak lewat sikit, tapi tengoklah kalau Datuk KSU setuju then shouldn't be any problem. Okay, yang lain-lain ada itu tak? Macam Mardi pun mungkin boleh nyatakan yang teknologi-teknologi dan juga yang itulah kita nak promotekan R&D, IR 4.0, IoT, maknanya benda-benda tersebut boleh diketengahkan lah untuk kita masukkan dalam kita punya video untuk kita shoot nanti. Okey, kita masuk dalam hal-hal lain. Ada apa-apa persoalan? Kalau tak ada, saya rasa we have a very short meeting today. Puan. Yes. Puan, okey. Saya Fahmi, VP. Maaf Puan. Ya, tak apa. Untuk hal-hal lain tu, Yes. ini pandangan saya lah. Ya, boleh. Saya sempat tengok sistem siap yang pelaburan, kalau tak salah saya dekat kita punya website ada sistem tu kan. So ni sekadar pandangan lah untuk preparation kita. Once kita dah siap kita punya video, of course insyaAllah kita doa akan ada investor lah yang akan berminat dan sebagainya. InsyaAllah. Sekadar cadangan saya mungkin kita boleh masukkan versi bahasa Inggeris lah. Sebab dalam FAQ tu saya masih tengok macam masih lagi dalam ada bahasa Melayu lah. Dan juga ada satu maklumat tu 31 Disember 2020. Mungkin kita boleh update lah. Ini pandangan saya Puan, just untuk kita untuk get prepare lah untuk next. Betul. Dan mungkin boleh juga at the end of the video tu kita mungkin bahagian pelaburan boleh createkan satu email lah, macam email, yelah kadang-kadang syarikat ni tak semestinya dia akan contact, mungkin dia akan email dahulu dan sebagainya. Ini pandangan saya lah. Boleh. Okey. Terima kasih Puan. Okey, sama-sama. Okey Cik Fahmi, untuk persoalan pertama siap, untuk makluman sebenarnya kita dah angkat paper JKD. Actually siap tu kita akan shut down for a temporary, for a time being, sebab borang-borang yang kita ada dalam siap tu pun dah obsolete dah. Bila National Committee of Investment diambil alih oleh Maida bersama dengan chair bersama dengan MOF dan juga MITI tu, dia telah mengguna pakai borang NCI tau. Jadi borang kita tu dah tak sama dengan borang yang NCI guna. Jadi dalam JKD yang lepas memang telah dipersetujui agar sistem siap tu kita stand down. Sementara untuk kita upgrade sistem lah, yang mana sepatutnya AGF fasa 2 kita guna pakai, dan AGF fasa 1 pun memang dah ada pun dalam tu. Cuma because of AGF ni pun fasa 2 pun kita tak tahu bila implementasi. Saya pun memang tengah bercadang untuk mendapatkan peruntukan untuk kita upgrade siap kita berdasarkan kepada borang semasa, dan cadangan Cik Fahmi untuk bahasa Inggeris tu memang amat relevan lah, especially for FDI dan juga untuk local but syarikat yang bekerjasama dengan syarikat asing yang mungkin kefasihan bahasa Malaysianya agak terhad, yang mana mungkin kita boleh buat dua version lah, satu borang BM dan satu borang BI. Yang tu memang kita dalam pertimbangan dan juga usaha kita untuk upgrade siap. Dan pasal garis panduan tu memang kita punya garis panduan dan juga insentif kita actually memang 31 Disember 2020 hari tu telah pun lapse. Tapi kita dah dapat kelulusan yang baru, cuma because of some technicalities dari segi untuk kita dapatkan kriteria daripada jabatan ni, especially on benih dan juga laut lepas, DOA dan DOF, yang kita jangka kita akan buat minggu depan. Itu yang menyebabkan kita tak dapat lagi nak upload garis panduan, bukan nak upload garis panduan baru, kita nak dapatkan keputusan kelulusan daripada MOF sebelum kita boleh upload yang baru ke internet. So for the time being kita masih mengguna pakai garis panduan yang lama. Cuma untuk garis panduan baru kita akan tambah mengenai benih, industri benih dan juga industri perikanan laut lepas.
Yang lain-lain masih sama sehingga 2022. Itu tapi idea memang very good idea. Memang kita pun memang telah mempertimbangkan perkara itu, insya-Allah untuk di bawah peruntukan tahun depan atau tahun seterusnya kita memang akan minta untuk kita upgrade sistem lah. Jika AGF fasa 2 belum ditender dan buat apa-apa, memang kita terpaksa buat projek perasingan dan tak boleh bergantung sepenuhnya kepada AGF fasa 2 lah. Adakah saya menjawab persoalan Cik Fahmi? Baik Puan. Banyak Okay. maklumat yang Puan kongsi lah. Terima kasih Puan. Alright, sama-sama. Okay, mungkin kat sini ada wakil DOA nanti minta tolong persiap lah. Saya rasa Cik KV pun dah hantar surat. Ini selingan lah untuk hal-hal lain since Cik Fahmi dah bangkitkan. Sebab this is very crucial. Kalau kita tak dapat kriteria dan juga SOP untuk industri benih dan juga laut lepas yang kita baru dapat kelulusan tahun lepas oleh MOF untuk kita masukkan dalam insentif kita pada tahun ini dan juga tahun depan. Kita punya garis panduan tu kita tak boleh nak upload lagi dalam internet. Dan sistem kita punya sistem siap pun memang kita dah tutup actually. Cuma borang tu masih ada, borang untuk NCI tu memang kita letak dalam website pelaburan lah. Okey, minta tolong inilah ya, ambil perhatian untuk yang berkaitan tadi. Okey, ada lagi hal-hal lain? Tak ada? Okey, kalau tak ada saya rasa di sini sajalah kita punya mesyuarat untuk penyediaan video bagi program penggalakan pelaburan. Jadi saya mohonlah kerjasama dan bantuan daripada tuan-tuan dan puan-puan untuk kita mempercepatkan pelaksanaan video ni sebab masa pun menceburui kita dan kita pun nak jangka border akan dibuka insya-Allah kalau tidak third quarter of this year, mungkin fourth quarter of this year akan dibuka selepas pelaksanaan vaksin lah. Jadi selain daripada secara visual, video ni juga kita akan bawa bila kita keluar lah. Dan untuk makluman juga macam Maha ke apa nanti, this video yang akan kita gunakan secara official lah untuk kementerian. Jadi input yang bernilai daripada tuan-tuan dan puan-puan memang amat kami harapkan dan kami hargai kerana this is not about bahagian pelaburan itself but it's all about family di bawah MAFI lah. Okey, dan kalau boleh kita nak portray yang terbaik untuk MAFI. Dan kita punya di bawah program penggalakan pelaburan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, kita perlu membawa masuk lebih kurang 1.5 bilion nilai pelaburan ke Malaysia lah di bawah RMK 12. Jadi kejayaan kita untuk membawa masuk pelabur sedikit sebanyak akan bergantung juga kepada pelaburan kepada video yang akan kita hasilkan agar menarik, terbaik dan tepat untuk menggambarkan senario industri agromakanan di Malaysia lah. So itu saja. Jadi kalau boleh maklumat-maklumat yang diberikan tu adalah tepat supaya kita tidak misleading investor dan akan tarnish nama baik Malaysia di mata dunia luar lah. Jadi saya rasa itu saja untuk mesyuarat kita pada hari ini. Terima kasih kepada semua. Kita sudahi tutup kita punya majlis. Bukan majlis, kita punya mesyuarat pada pagi ini dengan tasbih kifarah dan surah Wal-As. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumaat. Terima kasih. Jumpa lagi ya. Terima kasih Puan. Terima kasih Puan. Terima kasih Puan, terima kasih. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi. Terima kasih Puan. Sama.
kasih.